Doktor, Ya. apa beza IPO dengan private placement Doktor? Saya macam tak faham sikit yang tu. Yang mana siapa yang tanya tu? Aida. Okey, apa beza IPO dengan juga private placement? Okey. Macam ni. Okey. Tadi you dah dengar kan IPO dan private placement, saya ada bincang dalam video tersebut. Okey, macam ni saya nak bagi analogi supaya senang, mudah faham. Okey. Kalau IPO, saya pernah ceritakan dulu dia macam satu saham tu mula-mula sekali dia nak keluarkan di dalam Bursa Malaysia, dia nak dilahirkan dalam Bursa Malaysia, kita akan maksudnya syarikat tersebut akan buat tawaran IPO kepada orang awam. So kalau contohnya kita nak beli kan saham Mr. DIY hari tu, kita kena boleh beli semasa IPO. Tapi bila dia dah masuk je dekat papan bursa, dekat board, so maksudnya dia dah bukan IPO. Dia dah jadi secondary market. Dia ada dua primary dengan juga secondary market. Primary market ni lah yang first kali. Maksudnya IPO lah. IPO. Sebelum dia masuk dalam main board, dia panggil IPO. Sebelum dia masuk dalam main board. So selalunya kita akan apply dia panggil IPO tu. Kita apply. Kita apply pada harga sesuatu harga lah yang dia bagi. Contohnya kalau DIY tu RM1.60. DIY RM1.60. So kita pun apply. Kita apply lah berapa lot ke terpulang bergantung kepada kita punya modal lah. Kita duit banyak, kita apply lah banyak. Kita apply banyak. Dan kita ada kota juga, panggil kota Bumiputera. Kota Bumiputera boleh beli. So maksudnya you kena apply dekat MITI. Dan lepas tu, lepas apply kat MITI tu nanti kalau you ada duit semua, you akan dapat kota Bumiputera. Kota Bumiputera untuk memiliki saham. Lepas tu dia ada stage yang lain, maksudnya semua orang boleh apply. You pergi kat Maybank kan, Maybank to you ke apa, you boleh apply you punya IPO tersebut. Tapi ini semuanya proses ni sebelum ke bursa. Pada hari pertama dia dilistingkan dalam bursa, itu dah dia tak panggil IPO lah. Tu yang first kali tu kan, itu dia panggil listing. Listing. So listing ni semua orang boleh beli. Semua orang boleh beli, tapi beli dekat pasaran saham. So dia ada dua pasaran lah, primary dengan secondary. Primary tadi ialah IPO, secondary ni bila dah listing. So kat secondary tu kadang-kadang ada orang dia tak nak beli masa primary. Sebab dia takut nanti kalau dia beli sebelum listing, bila listing dia harga jatuh. Kan? So contohnya Mr. DIY harga RM1.06. IPO dia kan, IPO price. Tapi bila dia listing, hari tu dia naik kalau contohnya dia listing, harga dia jatuh. Sebenarnya bukan, dia buka tu bukan RM1.06, tapi dia buka tu harga dia mungkin RM50. Dia dah rugi RM10. Contoh. Kan? Tapi selalunya IPO ni, bila you beli, selalunya harga dia naik lah. Harga dia naik. Untuk hari pertama, hari kedua tu memang naik. Contoh, ada company yang hari tu naik banyak yang baru je keluar ni, baru minggu lepas saya, dia punya share dia tu naik banyak. Saya lupa nama company tu. Tapi share dia naik hampir 100%. Jadi kalau you beli pada harga contoh hari tu, harga tersaat saya 40 sen kot, tapi dia naik sampai 80 sen RM1. Kan? Jadi you dalam masa sehari, 2 hari tu you dah untung 100% daripada modal you. 100% modal you. Kalau you letak RM10,000, you jadi RM20,000. Itu kalau IPO. Kalau private placement ni pula, private placement ni selalunya dia boleh jadi IPO, dia boleh jadi masa time dah listed. Dia boleh jadi dua-dua. Dia maksudnya macam ni. Kalau you ada satu company kan, you offer saham you tu kepada orang lain, tapi bukan kepada public tau. Kepada spesifik individu ataupun organisasi. Sebab tu dia panggil private placement. You jual saham you company A you jual saham you, contoh you nak jual
1/3 daripada saham you kepada EPF. EPF nak beli. So EPF dia ambil private placement sebagai PP, private placement. Dan private placement selalunya dia tak adalah kepada public. Orang-orang biasa macam kita ni, kita melainkan kita ada modal yang besar, kita boleh beli private placement, kita jumpa dengan CEO, kita discuss dengan dia, saya nak beli 1 juta lot saham kan, 1 juta lot saham you pada harga-harga ni. So nanti kita tengok, nanti dia akan tengok harga. Selalunya private placement tu dia akan tengok kepada average, average dalam 5 hari, harga saham kalau dah listed. Kalau contohnya harga saham tu average-nya 50 sen, so private placement kita mungkin akan dapat harga pada 50 sen. Private placement. So private placement dengan IPO nampak tak beza dia? Nampak. Nampak So analogi satunya, seorang baby lah baru lahir, IPO, baby baru lahir. So you boleh sama ada beli saham tu sebelum dia lahir ataupun selepas dia lahir. Kalau private placement ni dia macam contohnya you pergi kalau dalam konteks baby ni kan, you pergi ambil anak anak angkat terus. Dia terus dia pergi. Macam tu. Alright, so contoh. Alright, ada soalan lain? Doktor. Ya. Jadi maksudnya kan sebelum dia nak pergi dalam bursa tu, maksudnya company yang dalam IPO tu dia akan masuk dalam lead market lah. Soalannya balik kembali. Maksudnya dia akan masuk lead market. Macam mana? Maksudnya kan sebelum dia nak pergi masuk dalam bursa tu, maksudnya dia masuk dekat lead market lah, yang IPO tadi tu. Dia boleh masuk lead market dulu ataupun dia terus boleh masuk juga kalau dia punya company dah besar. Macam contohnya kan, kalau kita tengok DIY kan, Mr. DIY. Mr. DIY ni tengok Mr. DIY. Dia tak tunjuk dekat sini pula. Foreign limit, ini tak ada. Tapi selalunya dia akan masuk lead market dulu. Dia akan masuk lead market dulu. Tapi yang ni, yang ni kita tengok bateri saya dah habis pula, bateri ni. Dia dah terus masuk main market. Dia tengok kepada dia punya capability dia. Alright, capability dia, dia punya modal dia dan sebagainya, dia terus masuk dekat main market. Faham tak maksud saya? Faham. Dia punya modal dia besar. Modal yang diisukan tu besar dalam lead market. Macam ni dia masuk main market. Tapi hari tu ada lagi satu saya lupa lah. Econ frame. Tengok econ frame. Frame tak silap saya? Frame ke? Econ frame. Tengok dia masuk mana. Dia masuk Ace market. Ace. Alright. So yang ini kalau Mr. DIY. Mr. DIY tu dia masuk main market. Maksudnya main market, dia bergantung. Selalunya kalau yang company-company kecil dia akan masuk lead market lah. Lead market. Alright. Ada yang tanya tadi kan, apa beza main market, apa beza Ace market, apa lead market kan. Tak apa. Itu bagus. Nanti kita akan tengok dengan secara detail lepas ni dalam lecture. Ada soalan lain?